Okey. Boleh start ke? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tentang bab 1 dalam matematik tingkatan 5 iaitu ubahan. Dan ahli kumpulan saya adalah Hazim dan Afif Aiman. Okey. So kami bakal membentangkan bab ubahan ni bersama-sama. Okey. Sebelum kita telusuri dulu apa yang tugas yang kami dapat tentang projek mini dengan terokat matematik, suka untuk kami jelaskan beberapa maklumat tentang bab yang kita belajar ni. Okey, dekat dalam bab ubahan ni, dia ada ubahan langsung, ubahan tercantum, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Yang mana kalau ubahan langsung dengan ubahan tercantum tu, ubahan tercantum tu merupakan subtopik bagi ubahan langsung. Okey, lepas tu kita akan ada ubahan songsang, yang mana ubahan songsang ni akan diterangkan oleh kawan saya iaitu Afif Aiman. Dan yang ke last sekali tu ialah ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni akan dibentangkan oleh Azim. Lepas tu kita akan lihat daripada projek mini dengan terokat matematik. Okey, masalah bab ini ialah konsep ubahan seringkali digunakan dalam kehidupan sama ada kita sedar atau tidak. Contohnya, mencari jarak yang dilalui dengan laju dalam masa tertentu. Lepas tu ada hubungan antara kedalaman laut dengan tekanan air serta lain-lain. Secara zahirnya sebenarnya kita dapat tengok sebenarnya konsep ubahan ni kita dah aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini apa yang saya dah bentangkan tadi. Kita nak cakap tentang ubahan-ubahan yang ada dekat dalam bab 1 ni. Okey, so kita pergi dekat ubahan langsung. Okey, ubahan langsung ni maksud dia adalah Y berubah secara langsung dengan XN. Itu maksud dia kalau kita ikut bentuk ubahan. Ayat dia Y berubah secara langsung dengan XN. Nilai N tu tak kisah sama ada 1 ke 2 ke 3 ke 1/2 ke. Tapi kalau kita nak buat jalan kira, dia tak akan sebut Y berubah secara langsung. Kita akan sebut dalam bentuk persamaan. Yang mana kalau bentuk persamaan, kita kena buat Y sama dengan. Sama dengan lepas tu kita kena letak K. Kita kena letak K, lepas tu XN. So nanti dia akan jadi Y sama dengan KXN. Okay. Lepas tu nanti dia punya hubungan ni kita akan sebut Y berkadar langsung dengan XN. Alright. Contohnya, okay. Jika satu hari seorang pekerja kilang bekerja, dia mendapat RM10. Lepas tu kalau jika dia bekerja 2 hari, maka dia akan mendapat RM20. Okey, jika dia bekerja separuh hari, dalam masa sehari, nilainya kurang separuh. Kalau kita tengok ubahan langsung ni, dia akan naik sama-sama ataupun kalau dia turun sama-sama. Maksudnya dia akan sekali. Oh, contohnya, okey, kita tengok dekat contoh graf ni kan. Contoh graf ni. Kita tengok graf Y melawan SN ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Kalau dalam bentuk ubahan, kita kena sebut dia lalu daripada garis lurus yang melalui asalan, daripada titik asalan. Kita kena sebut yang tu. Okay. Lepas tu kita kena ingat kalau ubahan langsung ni dia mesti seiring. Kalau yang ni naik, yang lagi satu pun naik. Kalau yang ni turun, yang lagi satu tu pun turun. Okay. Itu kalau ubahan langsung. Dia ikut sekali. Kalau ikut pemahaman saya ikut macam tu. Kenapa? Okay. Ubahan tercantum. Okey. Satu ubah langsung dengan keadaan satu pemulih ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemulih ubah yang lain. Okey, contoh kat sini Y berubah secara bercantum dengan XM dan ZN. Dan nilai bagi M dengan N tu tak kisahlah sama ada 1 ke 2 ke 3 ke 1/2 ke apa, tak kisah. Mengikut pemahaman saya, kita boleh tengok contoh kat sini. Kalau kita tengok ubahan langsung tadi, dia bermain dengan satu pemulih ubah je kan. Tapi kalau kita tengok ubahan tercantum ni, kita dapat tengok sebenarnya dia ada main dua pemulih ubah. Nampak? Kita ada Z dengan kita ada X. So kalau kita tengok kat atas tu, nampak? Dia kalau ikutkan, kita akan dapat nanti sekarang Y sama dengan, kalau kita buat bentuk persamaan, Y sama dengan X, Z, N. Dia akan dapat macam tu. Kalau kita tengok ubah langsung tadi, dia main satu pemulih ubah ke. Kalau kita tengok ubah tercantum ni, dia main dua pemulih ubah. Alright. Ni contoh dia kalau kita nak tengok daripada gambar rajah. Kalau kita nak senang faham. Okay, ubahan songsang ni saya akan serahkan kepada sahabat saya, Afif Aiman.
Dengar cikgu? Okey. Okey. Ubahan songsang ni adalah ubahan pemboleh ubah Y berubah secara songsang dengan pemboleh ubah X. Next slide. Contoh dia, murid yang sudah tamat perhimpunan akan keluar melalui pintu belakang dewan. Pada minggu pertama, 2 pintu dibuka. Masa yang dicatatkan ialah 25 minit untuk dewan kosong. Pada minggu kedua, 4 pintu dibuka. Masa yang dicatatkan ialah 16 minit. Maka bilangan pintu yang dibuka akan mempengaruhi kiraan masa yang diambil oleh murid untuk mengosongkan dewan. Kalau ubahan songsang ni, pemboleh ubah yang berubah secara songsang dengan pemboleh ubah X. Maksud dia, kalau nilai X naik, nilai Y akan turun. Macam tu juga sebaliknya, kalau nilai X turun, nilai Y akan naik. Hasil darab XY adalah sama untuk semua pasangan nilai X dan nilai Y. Contoh macam graf ni. Y berubah secara langsung dengan X and okay, next. Ubahan songsang, hubungan antara X dan Y boleh ditulis dalam simbol X 1 per Y 1 per X ataupun dalam bentuk bersamaan Y sama dengan K per X dengan K sebagai pemalar ubahan. Okay. Itu sahaja. Okey. Baik, kita akan masuk kepada ubahan bergabung. Yang mana ubahan bergabung ni tajuknya agak mencabar. Okey. Jadi apa itu ubahan bergabung? Ubahan bergabung adalah satu ubahan yang melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum serta ubahan songsang. Contohnya bagi P, tak kisahlah nilai P tu apa. Dan juga nilai R. R tu apa? Kita tak kisahlah nilai dia apa. Okey. Okey, kita lihat pada contoh persamaan dia. Kita tengok dalam buku teks buku surat 30 tu. Okey, Y berkadar langsung dengan X per Z. Ataupun dalam bentuk persamaan dia adalah Y sama dengan KX per Z. Okey, kalau kita terang macam ni mungkin kita tak faham. Okey, jadi Rafiq, kita ke slide seterusnya untuk memahamkan lagi keadaan. Okey, saya bagi contoh di sini. Contohnya, rumus isi padu sebuah silinder adalah hasil darab luas tapak dan tingginya. Jika X, Y dan Z masing-masing mewakili isi padu, tinggi dan luas tapak silinder, sila perhatikan yang berikut. Okey, kita akan labelkan, okey, contoh, isi padu adalah X, tinggi adalah Y dan luas tapak adalah Z. Okey, kita lihat. Kalau isi padu tu, kita dah bagi nilai dia, contoh 100. Okey, luas tapak pun kita dah bagi. Okey, jadi luas tapak dan isi padu dan luas tapak perlu dibahagikan untuk mendapatkan tinggi, betul? Jadi, kalau contohlah isi padu tu nilai dia 100 tu. Jadi kalau luas tapak dia 50, mestilah tinggi dia 50. Tapi kalau contoh luas tapak dia kurang daripada 50, contoh dia bagi 20. Okey, 20. Maka kita dapat tahu kat situ nilai tinggi mesti akan lagi besar daripada nilai luas tapak. Jadi nilai tinggi ni ia akan bergerak secara langsung dengan isi padu. Tapi bagi luas tapak, ia bergerak secara songsang. Kerana bila nilai isi padu makin meningkat, maka luas tapak akan makin mengecil. Begitu. Jadi itu adalah contoh bagi ubahan bergabung. Rafiq, next slide. Untuk mencari tinggi, isi padu perlu dibahagi dengan luas tapak. Ini kerana dia adalah isi padu sudah tentu adanya nilai tinggi.
Maka untuk mendapatkan nilai tersebut, kita perlu mengasingkan luas tapak. Ini juga menunjukkan bahawa jika tinggi dan luas tapak didarab, maka kita akan memperoleh isi padu bagi silinder tersebut. Ia menggunakan konsep ubahan bergabung kerana terdapat 3 gabungan yang memberi perkaitan antara satu sama lain. Maksudnya macam tadi kita cakap, X dan Y berubah secara langsung. Tapi bila X dengan Z, dia akan berubah secara songsang. Maka dia akan memberikan satu gabungan yang mana akan memberikan nilai-nilai yang berbeza-beza. Jika salah satu daripada pemboleh ubah tu, nilai dia jadi lain. Macam tu. Okay, next. Okay, ni akan diterangkan oleh Rafiq. Okay, baik. Saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya. Okay, kita boleh tengok apa yang bakal kami terangkan iaitu projek mini. Projek mini ni kita boleh lihat dekat muka surat 31. Yang mana projek mini ni kita menggunakan bahan dia adalah lampu suluh, kertas A4 dan pembaris. Okay, kita boleh tengok langkah-langkah dia. Yang pertama, kita ikut tampal kertas A4 dan letakkan lampu suluh tegak menghala ke kertas seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Lakukannya dalam gelap. Okay, sebenarnya apa yang kita nak cari sebenarnya dekat dalam projek ni sebenarnya. Sebenarnya kita nak tengok sama ada dalam kita buat projek ni ada tak aplikasi dekat dalam konsep ubahan ni sebenarnya. Okay, kita bagi contoh. Bila lampu suluh, bila kita halakan dia ataupun kita tembak dia dekat satu kertas A4 kan. Bila kita dekatkan jarak dia dengan kertas A4, jadi bentuk yang terbentuk dekat kertas A4 tu kan mengecil kan. Jadi bila kita rapatkan dia, so bentuk yang terbentuk tu pun dia akan berkurang, dia akan kecil. Sama juga tu konsep ubahan. Maksudnya makin kita kurangkan dia untuk kita rapatkan dia tu, makin bentuk yang terbentuk tu akan mengecil. Dia berbeza kalau macam kita tarik lagi jarak di antara torchlight tu dengan kertas tu. Bila kita tarik lagi, makin besar jarak dia tu, jadi makin besar dia punya diameter dekat kertas A4 yang terbentuk tu. Diameter lampu tu yang terbentuk dekat A4 tu lagi besar dia. So dekat situ secara tak langsung kita boleh tengok ada konsep ubahan langsung. Dia naik sekali kan. Dekat situ kita boleh tengok. Contohnya macam dengan jarak lampu suluh dari kertas A4J yang berbeza seperti 10 cm, 20 cm dan 30 cm. Jadi rekod diameter lampu D yang terhasil pada kertas tersebut, macam yang saya cakap tadi lah, dia akan mengikut. Okay. So, kalau kita tarik lagi besar lagi dia punya panjang jarak dia tu, jadi lagi besar diameter yang akan terbentuk dekat kertas tu nanti. Kalau kita makin kurangkan, kita dekatkan lagi jarak torchlight tu dengan kertas tu, kita pendekkan jarak tu, so nanti kan diameter yang terbentuk dekat kertas A4 tu sekarang, dia akan berkurang, dia akan mengecil. Jadi kat situ ada konsep ubah langsung. Okay, ni contoh. Kita boleh tengok projek yang kita orang buat, yang Hazin buat, dia ada catat, yang ni contoh dia. Contohnya kalau macam kita tambah lagi jarak dia tu, so diameter dia tu lagi besar. Lepas kita tambah lagi 10 lagi, dia ada 30. Diameter dia tu bertambah lagi 40.5. Maksudnya diameter yang terbentuk kat kertas A4 tu lagi besar lah. Sebab jarak yang kita dah panjangkan tu dah makin lagi panjang. Makin lagi jauh. So dekat situ ada konsep ubahan langsung. Okay. So ni wakilkan datang menggunakan graf yang sesuai. Ini contoh kalau kita buat dalam bentuk graf. Yang tadi tu dekat dalam bentuk jadual. Okay, ini contoh dalam bentuk graf. Maksudnya graf dia daripada titik asalan, dia smooth naik atas. Dia ikut maksudnya dia yang ni naik, jarak naik pun, yang diameter pun dia naik sekarang. So tuliskan satu rumus yang menunjukkan hubungan antara D dengan J. Okay, kemudian nyatakan satu kesimpulan tentang diameter imej cahaya lampu yang terhasil dengan jarak lampu suluh dari kertas. So macam yang saya cakap tadi, dia hubungan dia akan jadi macam ni. Maksudnya D ubah secara langsung dengan JN. Ini dalam bentuk ubahan. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk persamaan, dia akan jadi D sama dengan KJN. Okay. So kalau kita cakap dia punya hubungan dia, kita akan sebut D berkadar langsung dengan J. Okay. So yang ni saya akan serahkan kepada sahabat saya. Okay. Oh ini belum saya lagi. Okay, contohnya dalam cara mengaplikasikan dalam hidup kita dapat tengok
penggunaan lampu siling kan. Lampu siling diletakkan agak tinggi agar diameter cahaya yang sampai lebih besar. Ini akan mengurangkan bilangan lampu yang digunakan sekaligus mengurangkan kos bil elektrik. Sebab tu penting sebenarnya. Takkanlah kita dah beli lampu, kita nak letakkan dia dekat lantai kan. Letakkan dia dekat kawasan yang rendah, dekat tempat yang rendah. Nanti kawasan sesuatu tempat tu kadang dia tak bercahaya. Tapi bila kita tarik dia kan, kita jarakkan dia lagi, panjangkan jarak dia dengan lantai tu, letak dekat atas, tu nanti sekarang cahaya yang dia dapat terangkan tu lagi luas, lagi besar. Alright, okay, yang ni akan dibentangkan oleh kawan saya, Hafiz Rahman. Silakan. Okey. Baik, bagi hukum Ohm ni, saya akan mengambil alih daripada sini. Saya akan mengambil alih bagi hukum Ohm dan juga hukum pembiasan. Okey. Jadi, konsep ubahan sering digunakan dalam bidang sains. Contohnya dalam hukum Ohm. Okey. Kita bertahu hukum Ohm ini adalah satu hukum di mana rumusnya digunakan untuk mengira arus elektrik. Okey. Dalam berita elektrik, hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik iaitu I yang mengalir melalui sesuatu pengalir antara dua titik yang lain adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan. V adalah antara kedua-dua titik. Maksudnya berkadar langsung dengan beza keupayaan adalah antara V dengan antara kedua-dua titik serta berkadar songsang dengan rintangan iaitu R antara kedua-dua titik. Okey, Rafiq, kita lihat secara matematiknya. Okey. Kita lihat secara matematiknya lah. Sorry rumus tu salah tadi. V sama dengan IR. I iaitu arus elektrik. V iaitu Rafiq, kita patah balik belakang tadi, silap pula. Benda tu silap tulis. Okey. V sama dengan IR iaitu untuk mencari V tu, kita perlu darabkan I iaitu arus elektrik dan juga R iaitu rintangan. Untuk mendapatkan nilai V, maka kedua-dua pemboleh ubah tu perlu didarabkan untuk mendapatkan jumlah sebenar bilangan voltan yang dihasilkan. Okey, Rafiq. Next. Jadi, ia akan menggunakan konsep ubahan bergabung kerana bilangan arus elektrik berkadar langsung dengan voltan. Tetapi dengan rintangan, ia berkadar songsang. Sebab apa? V dengan I maksudnya tak ada halangan dekat situ, maka kedua-duanya akan naik secara sama rata. Tapi sebabkan ada rintangan, maka nilai yang sampai kepada V tu akan jadi berbeza. Maka kat sini kita dapat lihat ia adalah salah satu contoh konsep ubahan bergabung. Okey, next Rafiq. Okey, kita lihat pada hukum pembiasan. Mungkin saya agak kurang arif, jadi saya akan terangkan mungkin secara ringkas. Okey, kita lihat hukum pembiasan adalah sin I per sin R adalah sama dengan pemalar. Okey, jadi kalau kita lihat pada persamaannya kat situ, sin I dan sin R adalah sama dengan pemalar. Okey Rafiq, kita ke slide seterusnya untuk mengetahui lebih lanjut. Okey, kita tengok sin I per sin R sama dengan pemalar. Okey, kita lihat I adalah sudut pancaran cahaya, manakala R adalah sudut pembiasan. Okey, kenapa saya letak kat situ? Ia adalah ubahan langsung. Ini adalah kerana apabila sudut pancaran cahaya bertambah,
maka sudut pembiasan cahaya juga akan bertambah. Maksudnya contoh, kita mula-mula dekatkan pancaran cahaya tu, kita punya sudut lebih tirus. Maka sudut pembiasan juga akan menjadi tirus. Jadi kalau kita makin buka sudut pembiasan tu, ia akan maka sudut pembiasan juga akan jadi bertambah. Sebab apa? Sebab kita tambah pada sudut pancaran cahaya. Maka disebabkan kedua-duanya bergerak secara langsung, saya dapat simpulkan kat sini bahawa ia adalah satu ubahan langsung. Okey. Yang seterusnya akan diterangkan oleh Afif Aiman. Dipersilakan. Okey, yang seterusnya adalah hukum Boyle. Ubahan songsang digunakan dalam bidang fizik, antaranya ialah hukum Boyle. Jadi, hukum Boyle menyatakan bahawa isi padu bagi suatu gas yang jisimnya tetap berkadar songsang dengan tekanannya. Kalau secara matematik, hukum Boyle ditulis sebagai P berkadar terus dengan 1V. P itu tekanan gas, V isi padu. P berkadar terus 1V bersamaan dengan P sama dengan K, V dengan K sebagai pemalar. Pemalar K itu adalah suhu gas. Lepas tu hukum Boyle ni digunakan dalam konsep jarum suntik dan air pancut. Contohnya, bila kita menyelam ke dalam air lalu tekanan udara tinggi, apabila kita naik ke permukaan tekanan adalah rendah, maka hukumnya songsang. Seterusnya, yang seterusnya, hukum kegravitian semesta Newton. Hukum ini menyatakan bahawa daya tarikan graviti adalah berkadar terus dengan hasil darat jisim-jisim jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara dua jasad. F tu ialah daya tarikan graviti antara dua jasad. M1 jisim bagi jasad pertama, M2 jisim bagi jasad kedua. R tu bermaksud jarak di antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua. Kalau G tu pemalar kegravitian semesta. Maka hukum kegravitian semesta ni menggunakan konsep ubahan bergabung. Baiklah, sekarang ni aplikasi dalam konteks lain. Okay, kita dah tengok dekat dalam turut KI matematik tu, dia ada kata tentang lakukan kajian dengan lebih lanjut tentang aplikasi konsep ubahan dekat dalam kehidupan, contohnya dalam kewangan dan sebagainya. Contohnya yang kami jumpa adalah ubahan songsang. Ubahan songsang ni contohnya kita boleh ikut dekat dalam ekonomi, contohnya dekat dalam hukum permintaan. Okay, contoh dalam hukum permintaan, bila harga barang naik, jadi kuantiti yang diminta akan menurun. Dia akan songsang, nampak berlawan. Tapi bila mana kalau harga barang turun, jadi nanti sekarang kuantiti barang akan naik. Kalau ikut ekonomi, hukum permintaan macam tu. So secara tak langsung dia dah mengikut konsep ubahan songsang. Okay. Baik, okey. Bagi alam sekitar pula, kita dapat lihat contoh yang paling mudah adalah indeks pencemaran udara, kiraan indeks pencemaran udara. Okey, ia akan berubah secara langsung dengan apa? Dengan pertambahan bilangan kenderaan bermotor. Okey, apabila meningkatnya bilangan kenderaan bermotor yang digunakan, maka akan meningkat juga indeks pencemaran udara. Kerana kita sedia maklum bahawa kenderaan motor akan menggunakan petroleum yang menghasilkan asap. Okey. Jadi di situ kita dapat satu konsep di mana satu perkiraan untuk indeks pencemaran udara ni ia akan menunjukkan satu ubahan secara langsung. Okey. Jadi tentang sains sosial, disebabkan sains sosial ni adalah gabungan antara bidang kewangan,
bidang alam sekitar, bidang kimia dan sebagainya, maka semua yang telah kami bentangkan tadi sudah termasuk dalam sains sosial. Maka seperti macam yang Rafiq cakap tadi kan, dalam hukum permintaan. Okey, bila tingkat harga turun, permintaan akan naik. Manakala bila tingkat harga naik, permintaan akan menurun. Okey, itu adalah salah satu konsep yang kita belajar dalam ekonomi. Jadi apa yang saya dapat simpulkan kat sini, bidang sains sosial ni adalah satu bidang di mana ia mengkaji sama ada tentang kehidupan seharian manusia dan juga masyarakat. Jadi di sini kita dapat lihat aplikasi dalam ubahan dalam bidang sains sosial ni sangat banyak. Contohnya kita dapat lihat dalam hukum kegravitian, bukan hukum Boyle, dan hukum macam yang dalam ekonomi tadi dan juga dalam bidang alam sekitar. Okey. Jadi Saya Rafiq, boleh anda menyatakan tentang penutup? Oleh itu, setelah berakhirnya penjelasan daripada sahabat saya, Azim Fazihin, maka dengan ini berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Kami mohon maaf atas beberapa kesulitan pada hari yang sepatutnya kami bentang. Sekian, terima kasih.